Assalamualaikum dan salam sejahtera. Apa khabar semua? Okey, selamat datang ke kelas pengajian Am bersama Cikgu Zalina Basir. Okey, kali ini kita akan sama-sama mengulang kaji alih bentuk komunikasi semester 3 pengajian Am. Okey, jadi kita akan teruskan ulang kaji kita berkaitan dengan alih bentuk komunikasi. Okey, jadi sebelum kita teruskan dengan apa yang kita nak belajar hari ini, pastikan dulu kita dah tahu apa matlamat kita untuk belajar. Jadi, setiap kali nak belajar, kita akan set dalam minda kita bahawa di hujung kelas kita nanti, kita akan sama-sama pelajar akan dapat membuat penghitungan, pengiraan dan penaklukan. Bermaksud di sini pelajar tahu baca soalan, okey, tahu dari mana nak dapat kehendak soalan, bagaimana nak selesaikan, nak tentukan data yang mana yang perlu ambil daripada dalam jadual, kan, dan membuat pengiraan dan seterusnya menulis jawapan dengan betul mengikut format yang betul. Okey? Okey, jadi dalam kelas kali ini kita akan ulang kaji pola umum. Okey, kalau kita lihat dekat dalam jadual ni, okey, dalam kategori pola umum, ada banyak kata kunci untuk pola umum kat sini. Okey, kat sini cikgu tuliskan ada 8, tapi mungkin lebih lah. Tapi yang biasa cikgu jumpa ni ada 8 kata kunci yang menunjukkan bahawa kehendak soalan tu ialah pola umum. Okey, ini 8. Jadi pelajar seharusnya dah kalau belum kenal pasti lagi, sekarang dah boleh kenal pastilah. Nanti kalau kat dalam soalan tu keluar, jelaskan prestasi, huraikan, tafsirkan jumlah import. Okey, huraikan pola jumlah nilai, ulaskan kes kemalangan. Okey, jadi itu semua bermaksud pola umum. Okey, dan nanti bila kita nak analisa dia, okey, kita gabungkan, disebabkan dia umum, maka kita gabungkan data ataupun analisa pola perubahan dan juga analisa pola perbandingan. Bermakna dekat dalam pola umum ni kita akan buat 2 analisa data, iaitu analisa mengikut pola perubahan dan analisa mengikut pola perbandingan. Okey, disebabkan dia umum. Jadi umum tu dia tak bagi tahu. Umum tu bermakna kalau kita baca kat sini jelaskan keadaan. Maknanya dia tak bagi tahu kita nak analisa dalam bentuk pola perubahan ke pola perbandingan. Okey, jadi kita ambil langkah kita analisa kedua-dua kaedah. Dengan menggunakan kedua-dua kaedah iaitu pola perubahan dan pola perbandingan. Maka dalam jawapan kita nanti adalah kedua-dua jawapan ni. Bergantung pada data dalam soalan. Okey? Okey. Okey, seterusnya ni bentuk-bentuk soalan lah. Jadi kita dah pun dalam video yang sebelum ni cikgu dah pun bincangkan tentang pola perubahan dan pola perbandingan. So kita tengok dekat pola umum. Macam mana bentuk pola umum? Okey. Pola umum cikgu bacakan. Berdasarkan maklumat dalam jadual di atas, tafsirkan pola nilai import Malaysia mengikut negara terpilih dari tahun 2008 hingga tahun 2010. Jadi arahannya ialah tafsirkan pola. Okey, kalau kita lihat dekat dalam pola perubahan kat atas ni, jelaskan perubahan. Jadi kita tahu, dia nak tahu, dia minta soalan ni minta kita analisa perubahan dia. Perubahan dalam jadual tu. Jadi kita akan analisa dengan kaedah pola perubahan. Kalau pola perbandingan pula, bandingkan nilai import Malaysia mengikut negara terpilih. Jadi arahannya jelas, dia minta kita bandingkan nilai import tu. Jadi kita analisa dengan kaedah perbandingan. Tapi kalau pola umum, tafsirkan pola. Pola yang mana satu? Bagaimana polanya? Jadi dia terlalu umum, maka kita gabungkan kedua-dua pola perubahan dan pola perbandingan. So bila kita tak jelas, maksudnya kat sini arahan ataupun kehendak soalan tu tak jelas,
Tapi kata kuncinya tu macam ni. Maka kita akan kategorikan dia sebagai pola umum. Okey, berbeza dengan pola luar biasa kat bawah ni. Pola luar biasa ni pun kehendak soalannya tak jelas juga. Dia tulis kat sini, huraikan sumbangan Malaysia terhadap pengeluaran minyak sawit dunia. Okey, tetapi kita nampak kat sini kehendak soalannya lebih spesifik kalau pola luar biasa. Dia tanya Malaysia sahaja. Okey, sumbangan Malaysia sahaja. Jadi kat sini kita kategorikan dia sebagai luar biasa. Okey, yang ni nanti kita akan bincanglah dalam video yang lain. Okey, just cikgu nak bezakan, tafsirkan dengan pola luar kata kunci pola pola umum dengan pola luar biasa ni. Okey, memang kedua-dua ni tak nyatakan dengan jelas kehendak soalan tu seperti pola perubahan dan perbandingan ni. Tetapi pola luar biasa tu dia lebih spesifik. Berbanding dengan pola umum ni dia terlalu umum kehendak soalannya. Okey? Ini ialah soalan dalam bentuk format gabungan. Di mana kehendak soalannya ialah satu saja. Dia minta kita cari tafsirkan sahaja. Okey, tak ada kehendak soalan lain. Okey, manakala ini pula ialah bentuk soalan ataupun contoh soalan mengikut format berasingan. Okey, kita tengok dekat pola umum. Berdasarkan maklumat dalam jadual di bawah, jelaskan keadaan kedatangan peserta program Malaysia Rumah Keduaku mengikut negara dari tahun 2011 hingga tahun 2013. Jelaskan faktor fizikal yang mempengaruhi penyertaan peserta program tersebut. Jadi dekat sini, okey, kita tengok kat pola umum saja. Jelaskan keadaan kedatangan. Okey, jelaskan keadaan. Keadaan tu keadaan apa? Dia terlalu umum. Jadi dekat sini kita kategorikan dia sebagai pola umum. Okey, dan dia berada dalam dalam kategori format berasingan sebab dia ada dua lah kehendak soalan. Yang pertama kita akan kita akan jelaskan keadaan, and then yang kedua kita akan jelaskan faktor-faktor fizikalnya. Ni faktor fizikal kenapa berlaku. Okey, yang ini kita sebut analisa pengetahuan. Yang ini analisa data. Okey, bentuk format berasingan. Maka bila format berasingan ada analisa data dan analisa pengetahuan, kita akan jadikan jawapannya 2 tambah 2 lah. 2 analisa data dan 2 analisa pengetahuan. Kalau format gabungan tadi, dia akan jadi 4 tambah 0. Maka kita kena cari jawapan keseluruhannya perenggan 1 sampai perenggan 4 tu. 4 jenis, 4 data, 4 idea tentang pola ni. 4 analisa kita kena cari. Kalau kehendak soalannya format gabungan. Okey. Jadi cikgu harap pelajar dah jelas bagaimana kita nak kategorikan dia sebagai pola umum. Okey, ini soalan yang akan kita bincangkanlah pada hari ini. Okey. Okey, jadi mari kita cuba selesaikan soalan ini bersama-sama. Jadi, mula-mula kita akan baca soalan dan seterusnya kita kenal pasti kehendak soalan dan mencari kata kuncinya. Okey, cikgu bacakan soalan. Berdasarkan maklumat dalam jadual di atas, pola jumlah nilai import Malaysia, jelaskan ni jelaskan pola jumlah nilai import Malaysia mengikut negara terpilih dari tahun 2008 hingga tahun 2010. Cikgu tertinggal ni, jelaskan. Okey, jadi kita dah baca soalan. Sekarang kita nak kenal pasti kehendak soalannya apa. Okey, daripada sini. Mula-mula selepas kita baca, kita cari kata kuncinya. So, kita dapati kat situ ada perkataan pola. Jelaskan pola jumlah nilai import mengikut negara terpilih. Jadi, kehendak soalan kat situ, kata kunci yang kita nampak ialah pola. Tapi pola apa, dia tak bagi tahu. Itu maksudnya dia terlalu umum. Okey? Jadi, daripada soalan saja kita kumpulkan maklumat. So, kita dapati kehendak soalannya ialah pola jumlah nilai import. So, kita kategorikan dia sebagai pola umum. Okey, kemudian bila kita baca soalan tu sampai habis hingga tahun 2010,
hanya ada satu sahaja kehendak soalan, iaitu dia minta kita jelaskan pola sahaja, maka tiada kehendak soalan lain. Jadi dia akan jadi format gabunganlah, iaitu 4 tambah kosong. Okey, dan yang ketiga, uh, kehendak soalannya ialah dari tahun. Kita tengok kat sini, dari tahun 2008 hingga tahun 2010. Okey, jadi ini hasil daripada soalan yang kita dah baca kat atas. So, kita dapat kumpulkan data yang penting lah dekat sini. Jadi kita dapati kata kuncinya ialah pola. So, kita kategorikan je soalan ini sebagai pola umum. And then, tak ada kehendak soalan lain. So, dia akan, jawapan kita nanti akan jadi 4 tambah kosong. Dan tempohnya, kehendak dekat tempoh tu ialah dari tahun. Okey. Jadi, kita terus rancang penulisan kita. Kita tulis kat tepi. Pelajar tulis je kat tepi soalan tu. Okey, nanti dekat dalam jawapan, dalam perenggan jawapan nanti kita nak tulis bermula dengan intro. Lepas tu kita nak tulis perenggan pertama, pola perubahan, perenggan kedua, pola perubahan juga, perenggan tiga, pola perubahan, perenggan keempat, pola perbandingan dan rumusan. Tulis dekat tepi. Tulis dekat tepi soalan tu. Dah baca soalan, dah faham. Okey, terus tulis dekat tepi soalan tu apa yang kita nak jawab nanti dekat dalam kertas jawapan kita macam ni. Okey, sebab bila kita dah rancang, jadi kita tahu berapa banyak jawapan yang kita nak kena cari untuk pola perubahan dan berapa banyak pula jawapan untuk pola perbandingan. Dan perbandingan tadi kita dah tahu dia dari tahun. So, kita terus kategorikan dia dari tahun dekat sini. Okey? Okey, jadi bila kita dah rancang, so kita akan teruskanlah dengan langkah yang ketiga, iaitu kita fahamkan data dalam jadual, dan langkah keempat kita akan analisa dalam data dalam jadual mengikut pola. Okey, jadi kita akan cuba selesaikan pola perubahan dahulu. Okey. Okey, tadi kenapa cikgu buat 3? Cikgu ulang balik kat sini. Okey, kenapa kat sini cikgu senaraikan perenggan 1, 2 dan 3 tu cikgu letak pola perubahan banyak sangat dan pola perbandingan tu cikgu letak satu je. Kenapa? Okey, kebiasaannya pola umum ni dalam jawapan tu datanya kita dapat data untuk pola perubahan lebih banyak berbanding dengan pola perbandingan. Okey? Sebab kalau kita tengok dekat dalam soalan, dia minta pola jumlah nilai import. Jadi nanti dalam pola perbandingan kita akan hanya cari jumlah nilai import saja. Jadi sebab itu dalam jawapan ini biasanya pola perbandingan tu kita letak satu perenggan sahaja. Okey? Dan biasanya pola perubahan ni ada banyaklah maklumat yang kita akan jumpa nanti kat dalam jadual. Okey, itu kebiasaan. Yang ini ialah pola umum yang kebiasaannya kita jumpa dekat dalam soalan. Dalam data, dalam jadual tu datanya biasanya kita akan dapat data pola perubahan lebih banyak berbanding pola perbandingan. Okey, itu sebabnya mengapa kita rancang dalam jawapan kita 3. Perenggan 1, 2, 3 tu ialah pola perubahan. Okey? Tapi ada juga masa-masa tertentu soalan-soalannya memberikan data yang berbeza. Jadi ada kadang-kadang soalan tu kita boleh tulis 2 pola perubahan dan 2 pola perbandingan. Okey? Tapi kita kena tengok dulu data dalam jadual, baru kita boleh tentukan berapa. Tapi kebiasaan cikgu sebut ni, contoh yang cikgu beri kali ini ialah 3 pola perubahan dan 1 pola perbandingan ni kebiasaan maklumat kehendak soalan dan juga data dalam jadual yang boleh kita cari macam ni, 3 pola perubahan dan 1 pola perbandingan. Okey? Okey, jadi kita cuba selesaikan pola perubahan dahulu. Jadi biasanya pelajar pun dah tahu kalau pola perubahan kita akan melihat data secara melintang, okey, dan mengikut negara. Jadi kalau kita tengok kat sini, negara China nombornya kita tengok semakin lama semakin menurun daripada 66, 60, 55. Jadi kita letakkan simbol anak panah ke bawah menunjukkan dia menurun. Amerika Syarikat juga menurun, Jepun juga menurun.
Manakala Singapura kalau kita lihat nombornya tidak konsisten, iaitu daripada 57 kepada 48 dia menurun, kemudian dia naik kepada 50 pada tahun berikutnya, jadi dia meningkat. Jadi kita tuliskan turun, naik, simbol turun naik kat situ. Memula turun lepas tu naik. Okey, kemudian Thailand meningkat. Setiap tahun dia meningkat daripada 25, 26 ke 27 ribu. Jadi dia meningkat setiap tahun dia meningkat. Jadi kita letakkan anak panah, meningkatlah. Okey, dan jumlah keseluruhan juga kita lihat. Kita boleh lihat kat sini jumlah keseluruhan juga mengalami penurunan daripada 270,000 kepada 237 kepada 233. Jadi nombor dia semakin berkurang. So, jumlah keseluruhannya menurun. Okey, so kita dah selesai analisa pola perubahan dan daripada analisa kita tadi, setiap negara tu, kita dapati pola menurun ada 3 buah negara iaitu China, Amerika Syarikat dan Jepun. Dan pola meningkat ada 1 iaitu negara Thailand dan yang tidak konsisten iaitu turun naik ialah negara Singapura. Okey, manakala jumlah keseluruhannya juga menurun. Okey, tadi kita dah rancang dalam perenggan kita nak pilih 3 sahaja pola perubahan. Okey, tapi kat sini kita dapat ada 4 jenis analisa pola perubahan yang kita dapat. So, kita pilih 3 sahajalah. Jadi kalau cikgu suka pilih jumlah keseluruhan dalam perenggan 1, dalam perenggan kedua menurun, perenggan ketiga meningkat. Okey, cikgu tak suka pilih tidak konsisten ni sebab nanti jawapan kita panjang sebab kita kena analisa setiap tahun. Okey, jadi kita pilih ni sahaja. Okey, so kita pun dah tulis dah dekat dalam. Kita pun tuliskan yang dekat dalam rancangan penulisan jawapan kita nanti macam ni. Okey. Okey, cikgu nak tunjuk tak semestinya jumlah keseluruhan tu dekat atas. Boleh je dekat mana-mana, tak ada masalah. Yang penting jawapan kita betul. Okey, seterusnya kita nak cuba selesaikan pola perbandingan pula. Okey, dekat sini kalau kita lihat, okey, kehendak soalannya pola jumlah nilai import. So, dia dah berikan arahan kat situ, pola jumlah nilai import. Jadi, dan yang kedua kita baca lagi, Malaysia mengikut negara terpilih dari tahun 2008 hingga tahun 2010. Maknanya, untuk pola perbandingan ni, kita kena ambil perhatian, arahannya ialah pola jumlah nilai. So, kita terus fokus dekat jumlah dan arahan seterusnya ialah dari tahun. So, kita akan baca data tu secara melintang. So, dalam jadual ni ada 2. Satu jumlah dekat kiri, kanan. Satu lagi jumlah dekat bawah. Jadi, kalau kat sini kan, sebelum kita analisa seterusnya, cikgu nak tunjukkanlah. Memandangkan dalam jadual ni ada 2 jumlah. Jumlah sebelah kanan dan jumlah sebelah bawah. So, kita nak pilih jumlah yang mana satu. Sebab arahan dia minta kita analisa jumlah nilai import dari tahun. So, memandangkan arahannya jumlah nilai import dari tahun 2008 hingga 2010. Dan maka kita akan analisa dia secara melintang. Dan kita jumpa jumlah tu dekat sebelah kanan. So, kita akan gunakan jumlah di sebelah kanan. Okey. Kalau arahan dia kata mengikut negara terpilih pada tahun 2008 hingga 2010, maka kita akan analisa dia mengikut tahun kan ke bawah. Nanti kita akan jumpa jumlah sebelah bawah. So, kita akan ambil jumlah di sebelah bawah. Macam tu cara baca baca data untuk pola perbandingan ni. Okey, jadi sekarang kita dah kenal pasti data yang kita nak lihat ialah dalam ruangan jumlah nilai import di sebelah kanan. Maka kita pun analisalah data di situ. Okey, jadi kat sini kita lihat nombor yang paling tinggi dan paling rendah. Ingat pola perbandingan analisanya ialah paling tinggi dan paling rendah. So, kita dapati bahawa nombor yang paling tinggi dan paling besar nilainya ialah 182,522 dan yang paling rendah ialah
7889 iaitu negara Thailand. Okey, jadi setelah kita analisa pola perbandingan dan kita dah kenal pasti yang mana tinggi dan yang mana rendah, bolehlah kita tuliskan jawapan kita mengikut format pola umum. Okey, so ini tadi seperti yang kita dah rancang setelah kita dapat kenal pasti analisa data yang sesuai, kita dah rancang penulisan jawapan tu kat dalam perenggan kita nanti. So, mari kita tuliskan jawapan kita. So, cikgu teruskan. Ini cara untuk kita tuliskan ayat idea cikgu tunjukkan dulu. Ini perenggan pertama perenggan pertama, kat sini cikgu tunjukkan jumlah keseluruhan. Tak ada masalah lah. Tadi tu hanya rancangan saja kan. Perenggan 1, 2, 3 tu nak tulis apa. So kat sini perenggan pertama kita nak tulis jumlah keseluruhan. Jadi cikgu nak bagi tips kat sini. Biasanya ada yang suka tulis dekat depan tu secara keseluruhan. Tapi cuba elakkan secara keseluruhannya. Cikgu pernah jumpa. Secara keseluruhannya nilai import Malaysia. Okey. Jadi sekarang ni cuba elakkan daripada menggunakan perkataan secara tu. Okey, just terus tulis je jumlah keseluruhan nilai import Malaysia menunjukkan penurunan dari tahun 2008 hingga tahun 2010. Tulis je macam tu terus. Okey? Jadi apa tu? Kat sini yang kita nak berikan perhatian ialah kita nak pastikan bahawa semua maklumat yang perlu ada dalam ayat idea perlu ditulis mengikut formula ini. Maka kita nak kenal pasti bahawa betul tak ayat idea yang kita tulis. Kita semak balik dengan kaedah IPTN ni. Ada ke tak ada? Kalau semua IPTN tu ada dekat dalam ayat idea kita, maka betul lah ayat idea kita tu. Okey, jadi kita dah tulis jumlah keseluruhan nilai import Malaysia menunjukkan penurunan dari tahun 2008 hingga tahun 2010. Okey, ini ialah ayat idea kita. Jadi lepas tu kita nak semak betul ke tak betul ayat idea ni. So ingat IPTN. Okey, ada tak? Isunya ada tak? Okey, isunya ada iaitu nilai import Malaysia. Okey, seterusnya pola. IP kan? P, pola penurunan. Ada pola kat situ. Okey, jumlah keseluruhan pun ada. Dari tahun. Jadi tahun pun ada. Tahun 2008 hingga tahun 2010. Okey, so bila kita dah semak semua ada. Okey, sebenarnya jumlah keseluruhan ni menggantikan N tu tadi bukan P, minta maaf. Sebenarnya dia menggantikan N. IPTN kan? IPTN. Jadi jumlah keseluruhan bukan negara lah. Tapi dia jumlah keseluruhan J. IPTJ pula. Okey, jadi empat perkara tu ada dekat dalam ayat idea. Maka bolehlah kita katakan bahawa ayat idea ini sempurna dan boleh dapat markah idea. Okey, kalau salah satu tak ada, contohnya tak ada pola, terus tulis nilai import Malaysia dari tahun 2008 hingga 2010. Apa dia? Ataupun jumlah ekspor Malaysia, jumlah keseluruhan nilai import Malaysia menunjukkan penurunan. Tahun tak tulis. Jadi dia tak lengkap. Kalau tak lengkap, IPTN tak ada, T tu tak ada, tak dapatlah markah untuk ayat idea. Okey? Jadi IPTN tu kita gunakan untuk kita semak jawapan kita. Betul ke tak betul ayat idea ni? Okey, cara nak susun ayat idea tu, cara nak susun bebas, tak ada masalah. Nak tulis nilai import Malaysia, jumlah keseluruhannya menunjukkan penurunan pun boleh, tak ada masalah. Okey, yang penting semua empat perkara tu mesti ada dekat dalam jawapan kita, dalam ayat idea kita. Okey? Dan ingat, secara tu kita tak gunakan. Secara keseluruhan tu kita dah tak guna dah sekarang. Kita gunakan jumlah keseluruhan. Alright. Okey, seterusnya. Tadi ayat idea. So, sekarang ni kita nak tengok ayat huraian data. Okey, ayat huraian data bagi pola perubahan.
kat sini cara menulisnya seperti ni cikgu bacakan. Pada tahun 2008, jumlah import adalah sebanyak RM270,075 juta. Menurun kepada RM233,755 juta pada tahun 2010. Penurunan sebanyak RM36,320 juta iaitu bersamaan 13.4%. Okey, ini cikgu bincangkan huraian data dulu. Huraian pengetahuan nanti lepas ni. Okey, jadi kat sini cara kita menulis ayat huraian data bagi pola perubahan. Sebenarnya bebas pelajar nak tulis macam mana. Yang penting ada 3 perkara dekat sini. Mesti ada 3 perkara iaitu nilai mutlak, peratus dan juga beza dia. Jadi kita nak pastikan betul tak cara kita tulis huraian data ni, kita semaklah. Semak dengan formula yang cikgu bagi ni. NM peratus B. B tu beza. NM tu nilai mutlak. Nilai yang dibagi dekat dalam jadual. Peratus tu ialah peratus perbezaan tu. Kita kirakan betul ke, ada ke tak ada, betul ke salah. Okey. Jadi sebelum kita tentukan tu, kita semak dulu. Sempurna tak ayat kita ni? Biasanya dekat dalam ayat huraian data, kita selitkan juga data-data asal iaitu pada tahun. Pada tahun tu penting. Kalau tak ada tahun, tahun 2008 hingga 2010 ni tak tulis, data tak sempurna, kita tak faham. Jadi kena tulis juga. Okey. Dan juga jumlah import. Menunjukkan bahawa kita sedang mengulas tentang jumlah import tu. Isu dia. Okay, and then pola penurunan juga perlu ditulis supaya jelas bahawa kita tahu data ni ialah menurun. Jadi kena tulis semua tu dekat dalam ayat ni. Nak tulis kaedah macam mana bebas, tetapi mesti ada bagi tahu tahun 2008 berapa nilai dia, tahun 2010 berapa nilai dia. Okey, kat sini cikgu nak bagi tahu untuk analisa data. Kita hanya lihat tahun yang pertama dan tahun yang akhir. Tahun awal iaitu tahun 2008 dan tahun yang akhir ialah tahun 2010. Tak perlu kirakan data untuk tahun 2009. Okey, ini untuk pola perubahan. Tahun 2009 tak perlu. Kita ambil yang awal dan akhir sahaja. Yang tengah-tengah tak payah. Okey, apa jadi kalau pelajar ambil yang tengah-tengah? Mungkin akan menyebabkan kehilangan markah. Sebab nanti peratusnya dah berbeza. Peratus yang kat sini ni nanti akan berbeza daripada yang kita kira sekarang ni. Okey? Itu punca hilang markah lah. Okey, jadi ingat. Sekarang kaedah pengiraannya ialah kita ambil tahun awal dan tahun akhir sahaja. Okey? Itu tips lah yang cikgu nak bagi. Okey? Jadi dalam penulisan ayat huraian data, pastikan ada mula-mula sekali kita pastikan ada tempoh, ada isu dan ada pola. Okey, tempohnya setiap tahun, tahun awal dan tahun akhir kita ada tulis. Okey, kemudian ada isunya, pendek pun tak apa, yang penting kita faham. And then ada polanya, mengalami penurunan ke, menurun sebanyak ke, tak kisah. Alright, seterusnya kita semak pula betul tak nombor yang kita tulis. Okey, iaitu nilai mutlak, peratusnya dan beza. Betul ke tak kita kira tu? Okey, kalau nilai mutlak ni betul tak 270075 ni untuk tahun 2008. Okey, ada tak unit dia semua ni? Ada. Okey, sama juga dengan tahun 2010. Betul tak nombor ni? Unit dia betul ke tidak? Okey. And then beza. Beza ni ialah perbezaan daripada nombor daripada tahun awal kita tolak dengan tahun akhir. Okey, kat sini 270075 tolak dengan 233755, kita dapat 36320. Okey. Lepas tu kita kirakan peratusnya. Kat sini cikgu nak tunjukkan gunakan perkataan bersamaan. Okey. Sebab kalau kita tulis pun kita akan tulis perkataan macam ni kan. 36320 sama dengan berapa peratus kan. So sesuailah dengan perkataan bersamaan. Jangan lagi guna perkataan atau. Okey. Iaitu bersamaan 13.4%. Okey, jadi kita pastikan bahawa nombor yang kita kira ni betul. Macam mana kita nak tahu nak kira peratus ni betul ke tidak? Kena tekan kalkulator.
Okey, jom kita tekan kalkulator. Sekejap. Cikgu nak ajak sama-sama. Kita kira peratus. Berapa tadi nombornya? Kita nak kira peratus perubahan. Peratus perubahan. Kita ambil nilai perbezaan tadi. Lepas tu kita darab bahagikan dengan nilai nombor pada tahun awal. Kita darab 100. Okey, jom kita kira sama-sama. 36,320 bahagi dengan nombor pada tahun awal 270075, lepas tu darab 100. Kita dapat 13.4%. Sama tak? Sama kan? Jadi macam itulah caranya. Okey, cara untuk kita kirakan peratus. Okey, bila dah sama, kita dah semak 2-3 kali dah sama betul, maka confirmlah jawapan kita. Okey, itu untuk analisa data. Untuk analisa pengetahuan dekat sini, hal ini disebabkan, biasanya kita tulis macam tu sebab dia tanya, sebab kita nak bagi tahu kenapa dia berlaku. Okey, hal ini disebabkan barangan luar negara tidak menepati spesifikasi yang ditetapkan oleh kerajaan Malaysia. Kenapa menurun? Kenapa kita kurang mengimport daripada negara-negara dalam senarai dalam jadual tadi? Antaranya, so kita bagilah jawapan ataupun sebab yang bersesuaian dengan kenapa kita tak import barang tu. Kenapa Malaysia kurang import barang-barang tu. Okey, antaranya ialah tidak menepati spesifikasi yang ditetapkan. Okey, sebenarnya ada jawapan lain yang sesuai. Tapi ini contohlah cikgu bagi dekat sini. Okey, pastikan analisa pengetahuan tu logik. Logik dengan tajuk perbincangan dan juga pola yang berlaku kat sini. Iaitu kalau kat sini dia menurun. Kenapa menurun? Dan ceritanya tentang jumlah import. Jadi cerita bersesuaianlah. Sebab kenapa dia menurun tu mestilah bersesuaian dengan import tu tadi. Barang-barang kan. Kenapa? Barang-barang tu tak menepati spesifikasi. Macam tu. Okey, ada juga sebab-sebab lain. Mungkin kita ada pengeluaran sendiri ke, ataupun kita pilih daripada negara lain lebih banyak ke, dan sebagainya. Okey, dah selesai. So, maka kita pun tuliskan dalam perenggan jawapan kita yang sebenar. So, ini rupa ataupun keadaannya dekat dalam jawapan kita. Okey, yang ini ialah intro, yang ini ialah perenggan 1. So, kat sini cikgu letak jumlah keseluruhan kat dalam perenggan yang pertama. Tadi yang kita dah semak tadi, ayat idea dan ayat huraian data dan huraian pengetahuan. So, kita tulis kat dalam perenggan jawapan kita. Nanti rupa dia akan jadi seperti inilah. Alright. Okey, seterusnya kita nak lihat pula perenggan yang kedua, iaitu pola meningkat. Okey. Jadi ayat idea dia ni cikgu nak tunjukkan ayat idea dahulu, iaitu kita mulakan dengan isu nilai import dari negara Thailand meningkat dari tahun 2008 hingga tahun 2010. Sebab tadi yang meningkat hanya satu negara saja, iaitu negara Thailand. Jadi kita pun tuliskan. So, bila kita dah tulis macam ni, kita nak pastikan betul tak ayat idea kita ni kita semak dengan gunakan kaedah IPTN. Kalau 4 perkara ni ada IPTN, maka betul lah ayat idea tu. Okey, kita tengok ada tak I? Ada. I ialah isu, nilai import ada. Okey, kemudian P, meningkat. Ada, pola meningkat ada kita tulis. Kemudian T, tahun 2008 dan tahun 2010 ada. Kemudian N, negara ada. So, ada 4 perkara ni, maka sempurnalah ayat idea kita ni. Dan ada harapanlah untuk mendapat markah untuk idea. Okey? Ingat IPTN tu kita gunakan untuk menyemak jawapan ayat idea kita ni betul atau salah, sempurna atau tak sempurna. Kaedah susunan tak kisah. Okey. Sekarang kita nak tengok pula ayat huraian data. Macam mana cara nak tulis? Okey, ini minta maaf ni cikgu tak ubah pula. Ini sepatutnya beza. B. Okey. Okey, cikgu bacakan huraian datanya. Nilai import dari negara Thailand meningkat sebanyak RM2282 juta
atau ni sepatutnya bersamaan bersamaan 9.1% dari RM25152 juta pada tahun 2008 kepada RM27434 juta pada tahun 2010. Nampak tak kaedah penulisan ayat huraian data ni berbeza berbanding dengan yang tadi sebelum ni cikgu tunjukkan dekat jumlah keseluruhan tu. Tapi cikgu kat sini cikgu nak tunjukkanlah kita boleh tulis huraian data ni, ayat-ayat yang kita nak tulis tu tak kisah macam mana pun, yang penting maklumat yang kita nak mesti ada dekat dalam tu. Apa maklumat yang perlu ada ialah perlu ada tahun tahun ni, tahun 2008, tahun 2010 mesti ada pola dia. Okey, kemudian ada nama negara yang kita nak bincangkan dekat dalam analisa kita ni, huraian data. Okey, nilai import ni sebagai menyokong bagi jawapan kita. Huraian data kita ni lebih tepat. Okey, seterusnya mesti ada nilai mutlak dan juga perbezaan dia. 2282 ni kita dapat daripada perbezaan nilai mutlak ni. Perbezaan tu maksudnya kita tolakkan nombor tu. Dan akhir sekali peratus. Jadi bila dah ada ni disusun dalam keadaan yang bebas lah nak susun ayat tu macam mana. Yang penting bila kita baca kita faham. Okey, maksudnya tahun ni berapa, tahun 2008 berapa, tahun 2010 berapa, beza dia berapa peratus perbezaan. Tu je yang kita nak tengok. Okey, nak susun ayat tak kisah macam mana. Dan untuk negara Thailand yang meningkat tu nilai importnya. Macam tu. Okey, jadi bila dah tulis huraian data seperti ini, kita semak ada tak dekat dalam tu perkara-perkara penting yang perlu ada dalam ayat huraian data. Okey, kat sini ada nilai import, ada isunya, ada nama negaranya Thailand, ada polanya meningkat, ada tempohnya 2008 dan 2010. Okey, ini dah ada. Okay, kemudian kita nak semak lagi pengiraan kita ataupun data kita daripada dalam jadual. Iaitu nilai mutlak, peratus dan beza. Ada ke tidak? Betul tak nombor tu? Okey, kita lihat dulu nilai mutlak pada tahun 2008 nilainya ialah 25,152 juta dan ada unit. Semak semula dalam jadual. Adakah tak? Kalau ada, betul lah. Sama. Okey, kemudian kita semak nilai mutlak untuk tahun 2010 27,434 juta RM. Okey, unitnya betul, nombornya pun betul. Okey, dah lepas. Lepas tu kita lihat pula beza dia. RM2282. So, nak pastikan betul ke tidak RM2282, jom kita kira sama-sama. Betul ke cikgu ni kira ni? Ke cikgu main tembak je? Jom kita kira sama-sama. Okey, kita beza. Nak dapatkan beza Cikgu tunjukkan macam mana nak dapatkan beza. 27,434 tolak 25,152. So kita dapat 2282. Samalah kan? Dengan nombor kat sini beza. Okey, lepas tu kita terus kirakan peratus. Bahagi dengan nombor pada tahun awal iaitu tahun 2008, 25,152 darab 100. Kita dapat 9.07. Okey, so kat sini cikgu tulis 9.1, nak tulis 9.07 lebih baik. Iaitu kita kalau nombor tu kita kira sendiri, kita ambil 2 tempat perpuluhan. Kat sini 9.07%. Macam itulah cara nak tulis dan nak semak. Cara nak tulis ayat huraian data dan nak semak ayat huraian data kita ni betul ke tidak. Okey? Okey, so selesai untuk ayat huraian data. So kita nak semak untuk huraian pengetahuan dekat sini. Okey, sama juga macam tadi. Kalau tadi jumlah keseluruhan menurun, kita berilah sebab kenapa menurun. Okey, kat sini meningkat pula. Kenapa kita negara Malaysia mengimport nilai import Malaysia dari negara Thailand ni meningkat. Kenapa dia meningkat?
Okey, mestilah logik. Jawapan kita tu mesti logik. So kat sini cikgu tulis hal ini disebabkan jarak yang dekat dan kos penghantaran juga murah. Jadi logik tak? Thailand dengan Malaysia kan berjiran. So jarak dia lebih dekat dan murah lah. Jadi sesuailah dengan situasinya meningkat. Okey, so selesai untuk pola meningkat. Jadi kita pun tulis kat dalam analisa dekat dalam perenggan kita yang kedua. Okey, jadi cara untuk menulis pola meningkat dan pola menurun sama je. Sama je. So cikgu skip lah untuk yang menurun tu. Cikgu teruskan dengan perenggan yang keempat iaitu pola perbandingan. Okey. Kat sini pola perbandingan jumlah nilai import. Okey, jadi cara tulis ayat ideanya seperti ini. Jumlah nilai import dari tahun 2008 hingga tahun 2010 yang tertinggi ialah dari negara China, manakala nilai import yang terendah ialah dari negara Thailand. Ini data yang kita ambil daripada dalam jadual. Okey, disebabkan arahannya ialah dari tahun 2008 hingga tahun 2010 dalam soalan, maka kita pun analisanya mengikut dari tahun lah. So, kita tuliskan ayat ideanya seperti ini. Cara tulis ayat idea untuk dari tahun seperti ini. Kita nyatakan dulu isunya. Kemudian kita nyatakan pula tempohnya. Okey. Lepas tu barulah kita tuliskan pola yang tertinggi itu negara mana dan yang terendah itu negara mana. Okey. Lepas tu kita semak. So bila kita semak, isunya ada jumlah nilai import. Okey, kemudian IP kan, IPTN. P, pola ada, pola tertinggi ada, pola terendah ada. Okey, kemudian tahun ada, 2008 hingga 2010 ada. Dan yang akhir sekali nama negara China untuk yang tertinggi dan Thailand untuk yang terendah. Okey, semua ada, maka sempurnalah ayat idea pola perbandingan kita ini. Okey, so ingat yang ini cikgu nak tunjukkan cara menulis ayat idea pola perbandingan dari tahun untuk jumlah nilai import. So kita nyatakan kat sini jumlah nilai import. Okey, dari tahun 2008 hingga tahun 2010, yang tertinggi ialah negara China, manakala yang terendah ialah Thailand. Kita highlightkan dari tahun tu dulu. Kalau arahannya dari tahun, so kita highlightkan dari tahun tu dulu, baru kita bagi tahu pola yang tertinggi siapa, pola yang terendah siapa. Alright. Dan kita dah semak IPTN semua ada. Okey, maka luluslah kita punya ayat idea ni. Adalah harapan dapat markah. Okey, seterusnya cikgu nak tunjukkan pula cara untuk tulis ayat huraian data bagi pola perbandingan. Okey, kat sini kita tuliskan, cikgu bacakan. Sebagai bukti, nilai import tertinggi dari negara China ialah sebanyak RM182,522 juta atau 24.6% daripada jumlah keseluruhan. Manakala nilai import terendah ialah dari negara Thailand sebanyak RM78,894 juta atau 10.6% daripada jumlah keseluruhan 741,776 juta. Okey, kat sini yang cikgu nak tunjukkan, okey, ayat idea ni pelajar boleh faham tak ada masalah. Okey, cuma yang cikgu nak highlightkan kat sini, kenapa dekat China tadi cikgu just tulis jumlah keseluruhan, tak bagi tahu nombor dia berapa, tetapi dekat negara Thailand cikgu tulis jumlah keseluruhan dan cikgu tulis pula nombor dia kat sini. Kenapa cikgu buat macam ni? Sebab jumlah keseluruhannya sama. Jumlah keseluruhannya sama. Kalau kita tengok dalam jadual, dekat ruangan jumlah yang hujung tu, okey, jumlah keseluruhannya ialah 741,776 juta. Okey, jadi jumlahnya sama. Jadi sebab tu cikgu tuliskan kat atas ni jumlah keseluruhan saja. Sebab nilai sebenarnya tu cikgu dah letakkan dekat sini. Kalau nak letak terbalik, ni nak letak kat sini pun boleh, tak ada masalah. Nak tulis dua-dua sekali. Kat sini nak tulis juga 741,776. Nak tulis juga kat sini, kat bawah pun nak tulis. Dekat China nak tulis, dekat Thailand pun nak tulis, boleh. Nak tulis salah satu pun boleh. Jangan tak tulis langsung, salah.
Kalau tak tulis langsung salah. Tapi kalau nak tulis dua-dua ataupun nak tulis kat salah satu, dekat China ataupun dekat Thailand ni, dekat tertinggi ataupun terendah, boleh, tak ada masalah. Nak tulis dua-dua boleh, nak tulis salah satu boleh. Tapi kalau tak tulis langsung, nilai jumlah keseluruhan ni salah lah. Sebab kita tak boleh nak kirakan nanti. Orang yang baca data kita ni, dia tak boleh kirakan peratus tu dapat dari mana. Jadi, ini tips lah yang cikgu bagi. Okey, dari segi kaedah penulisan tu, cikgu rasa pelajar dah faham. Dah nampak kat sini contoh macam dia nak tulis. So, seterusnya kita cuba pula tengok analisa pengetahuan. Okey. Hal ini disebabkan barangan luar negara tidak menepati spesifikasi yang ditetapkan oleh kerajaan Malaysia dan negara lebih mengutamakan produk dari negara jiran. Okey. Dekat sini dia nak tunjuk bahawa daripada negara China dan negara Thailand. Kenapa China tinggi? Kenapa Thailand rendah? Betul ke? Jadi kita berikanlah kehendak atau apa tu, kita berikanlah sebab-sebab yang sesuai. Jadi cikgu letakkan kat sinilah. Mungkin kalau kita baca kat sini macam terbalik je kan. Terbalik ni cikgu rasa ni. Nanti pelajar tukarlah. Tukar. Tapi caranya sama macam ni. Alright. So dah selesai. So kita nak semak. Jadi bila kita semak tadi, kita dah pastikan ada isunya, ada polanya, ada nama negaranya. Kemudian kita nak semak pula data. Okay, pastikan ada nilai mutlak. NM, nilai mutlak. And then ada nilai peratusnya. And then ada perkataan jumlah keseluruhan. Untuk pola perbandingan mesti ada NM, peratus, JK. Mesti ada nilai mutlak, peratus, jumlah keseluruhan. Okay, setiap kali kita nak analisa. Macam ni. Kalau ada nilai mutlak, mesti ada peratus, mesti ada jumlah keseluruhan. Okay. Sama juga dengan negara Thailand, mesti ada nilai mutlak, mesti ada peratus, mesti ada jumlah keseluruhan. Okay. Jadi, dekat sini, pastikan ada 3 perkara. Kalau pola perbandingan, dekat dalam huraian data, mesti ada data tu, mesti ada 3 perkara ni ditulis secara berturut-turut. Iaitu nilai mutlak, peratus daripada jumlah keseluruhan. Ayat dia. Ayat macam yang cikgu tulis ni. Okey. Sebab kalau tak ada salah satu ni, memang akan menjejaskan markah lah. Okey. Jadi pastikan ada. Sebab tu kena semak. Semak seperti biasalah. Nubuhnya mesti betul. Unitnya betul. Peratusnya kita kira betul. Unit peratus ada. Dan mesti ada jumlah keseluruhan. Berbeza dengan pola perubahan tadi. Pola perbandingan mesti ada jumlah keseluruhan. Alright. Okay. So, dah siap kita tuliskan analisa kita untuk perenggan 1, perenggan 2, perenggan 3 dan perenggan 4. So, akhir sekali rumusan. Okay. So, rumusan kat sini cikgu nak tunjukkanlah macam mana cara nak tulis rumusan. Cikgu tak buat pula dia punya slide untuk rumusan. Lupa. Okey, jadi kat sini cikgu bacakan. Kesimpulannya, analisa data menunjukkan nilai import Malaysia dari China, Amerika Syarikat dan Jepun menurun secara berterusan. Manakala nilai import dari negara Thailand dan Singapura meningkat dari tahun 2009 hingga 2010. Ini menunjukkan Malaysia mengambil langkah menyokong produk dari negara ASEAN. Trend ini sekaligus akan memberi lebih perkembangan ekonomi dalam negara dan seterusnya kesejahteraan rakyat. Okey? Jadi ingat untuk menulis rumusan bagi pola alih bentuk komunikasi semester 3 ni, jawapan ataupun rumusan kita markahnya 2 markah. 2 markah. Jadi pastikan pelajar tulis rumusan tu jelaslah. Jadi kat sini cikgu bagi tips, cikgu bagi tips macam mana cara nak tulis rumusan yang boleh berikan markah yang banyak, iaitu kalau lihat kat contoh sini, cikgu cuba ulaskan apa yang berlaku dalam
setiap perenggan 1 sampai perenggan 3 ke atas tu cikgu cuba ulaskan secara umum. Lepas tu kita buat penilaian dia dekat sini. Ini menunjukkan tu. Okey? Jadi kat sini barulah kita faham apa yang kita cuba analisa daripada perenggan 1 tadi jumlah keseluruhan, lepas tu Thailand meningkat, lepas tu China Amerika Syarikat Jepun menurun. Kenapa dia menurun? Lepas tu kenapa China tertinggi dan Thailand terendah? Kenapa? Okey, daripada situ kita cuba buat kesimpulan secara keseluruhannya dan kita tuliskan dekat dalam rumusan kita dan kita berikan analisa. Ini menunjukkan tu supaya jelas menunjukkan bahawa kita faham apa yang sedang kita cuba analisa dalam perenggan-perenggan, dalam setiap perenggan di atas, dalam setiap pola di atas. Okey? Jadi pelajar boleh tengok contoh dekat dalam kesimpulan cikgu ni, rumusan untuk menulis rumusan yang boleh membantu mendapat markah penuh lah 2 markah. Ni contoh saja dengan harapanlah boleh dapat markah penuh 2 markah. Okey, kalau kesimpulan dalam karangan kita buat simple sahaja tapi rumusan dekat ahli bentuk komunikasi ni untuk semester 3 kita perlu tulis panjang. Okey, tak ada had berapa panjang ayat dia, tapi jangan buat 1 ayat, jangan buat 2 ayat, buatlah panjang-panjang ayat tu supaya bila kita baca menunjukkan yang pelajar faham apa yang dia telah analisa dekat dalam perenggan 1 sampai 4 tadi tu. Jadi kat sini cikgu tunjukkanlah macam mana cara nak tulisnya. Ni contoh saja. Kalau pelajar boleh buat lebih baik, lebih bagus, terbaik. Okey. So itu saja dalam kelas kita kali ini. Jadi kita jumpa lagi dalam kelas kita yang seterusnya. Terima kasih kerana sudi menonton video cikgu ini dengan harapan cikgu doakan pelajar boleh faham apa yang kita bincangkan dan boleh kalau pelajar tak tahu dulu sekarang pelajar dah tahu, kalau pelajar tak faham dulu sekarang pelajar dah faham, kalau pelajar tak pasti sekarang dah lebih jelas. Okey, dengan menonton video ini. Dan cikgu mohon maaf sekiranya ada sebarang maklumat yang tersalah. Dan cikgu akan cuba perbaiki kesalahan cikgu. Terima kasih semua. Jumpa lagi.